Okay, so bercakap mengenai pemilihan, berita terbaru pemilihan Parti Keadilan Rakyat, dia pemilihan Parti Keadilan ni agak unik sikit. Kenapa Mah? Nak tidur? Nak buah saya. Agak unik sikit kerana pemilihan penamaan calon akan bermula esok hari sehingga 8, 9, 10 hari bulan, selama 3 hari di tempat masing-masing. Dia penamaan calon ni akan berlaku secara online melalui aplikasi Adil, apps Adil, dan pembayaran pun melalui apps Adil. Okey. Bantahan pun melalui apps Adil dan pengundian pun kebanyakan melalui apps Adil. Okey. Tetapi untuk mereka yang nak mengundi melalui talian telah pun dilanjutkan sehingga ke 21 hari bulan April. Sepatutnya tempoh untuk nak tamat mendaftarkan ahli itu sepatutnya tamat pada hari esok. Tetapi telah dilanjutkan ke 21 hari bulan. Ada yang menimbulkan spekulasi, betul ke itu kerana suruhan seseorang, arahan seseorang. Saya tak berani nak berspekulasi tentang perkara tersebut, tetapi kita akur sajalah dengan keadaan yang ada. Kita kata bahawa pemilihan parti itu, aplikasi Adil ini untuk sesiapa yang nak mendaftar melalui aplikasi Adil boleh di di Play Store dan juga Apple Store. Download Adil Apps. Adil Apps ni dia bentuk dia macam ni Adil Apps dia bentuk dia macam ni. Ni dia ada, nampak tak? Adil Apps ni. Dia ada lambang Adil kat situ. Ni yang ni. Yang ni lambang Adil ni adalah Adil Apps. Yang ni Adil Apps. So boleh download daripada Play Store ataupun Google Store. Huawei saya rasa tak ada. So dalam ni nanti tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki untuk nak register. Kan boleh register guna masukkan gambar IC dan sebagainya, ikut je arahan dalam tu. Tapi kalau nombor telefon anda tidak ada dalam sistem, maka bolehlah menghantar kepada HQ pertukaran nombor telefon, atau klik kat bawah tu bantuan boleh hantar untuk nak menukar nombor telefon. Jadi tuan-tuan semua boleh yang mendaftar sebagai ahli sajalah yang layak. Tidak layak kalau sekiranya anda mendaftar sebagai ahli lebih daripada 31 hari bulan Januari. Kalau daftar Februari, Mac tu dah tak layak mengundi lah. Hanya mereka yang mendaftar sebelum 31 Januari saja yang layak mengundi. Kemudian timbul isu baru-baru ni ada calon wahyu, dia kata. Calon wahyu kononnya calon itu dinobatkan ataupun dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden Parti. Dia kata Anwar yang suruh dia bertanding. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, seperti mana yang disebut oleh saudara Fahmi Fazil, tidak ada istilah calon wahyu. Fahmi Zainul. Tidak ada istilah calon wahyu. Kalaulah ada istilah calon wahyu, buat apa kita nak ada pertandingan? Might as well Datuk Seri lantik je lah semua. Tak perlu ada nak ada pertandingan-pertandingan. Sebenarnya tidak ada istilah calon wahyu. Calon wahyu itu tidak wujud. Dan jangan sekali-kali termakan dengan dakyah-dakyah, golongan-golongan mereka yang berkata, oh yang ni sebenarnya Anwar yang suruh undi, jangan undi orang lain melainkan Anwar. Tak payah. Kalau ada, tanya dengan dia, minta hitam putih, mana black and white dia. Mana black and white kata presiden yang kata kena undi orang ni? Tak ada. Okay? Tidak ada. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita vouch for Rafizi for timbalan. Rafizi Ramli sebagai timbalan presiden. Beliau pernah bertanding pada 2018, kalah dengan Azmin. Dan juga Saifuddin Nasution pun pernah bertanding pada 2014, kalah juga dengan Azmin. Tetapi sepanjang tempoh ini kita nampak bahawa kebolehan Rafizi Ramli untuk nak membawa perubahan. Bukan setakat di Semenanjung sebenarnya, tapi yang kita nampak di Sarawak pun. Malam tadi saya bercakap dengan rakan saya dekat Sarawak, kan, orang biasa, bukannya bukan ahli parti pun, orang biasa. Dia kata Rafizi kembali ni, dia kata agak memberi mood yang baru lah kepada parti, kepada perkembangan politik, terutama di Sarawak, kita kata. Dan di Sarawak ini kita sudah pun mempunyai calon di majoriti, di hampir ke semua tempat di cabang di seluruh Sarawak. Sarawak ada 31 cabang. Kita mempunyai calon di hampir di semua tempat. Hampir di semua tempat kita mempunyai calon. Kecuali Miri, sebab Miri itu memang kawan kita. So kita tak letak calon kat situ lah. Lawas kita tak letak calon, Limbang tak letak calon. Lain semua kita ada letak calon kita untuk bertanding dalam pemilihan parti kali ini, insya-Allah. Kerana kita nak mengubahlah landscape politik di Sarawak ni. Cukup-cukuplah Parti Keadilan Rakyat ini dilihat sebagai parti bukan ketiga, tuan-tuan. Kalau di Semenanjung parti ketiga, di Sarawak ni PKR ni parti keempat. DGPS, PSB, DAP kemudian bawa PKR. Cukup-cukuplah. Kita kena bawa nafas baru, kita kena bawa kepimpinan baru
Kita kena bawa apa orang kata, semangat baru untuk kita nak memenangi pilihan raya 15 dan 16 yang akan datang ini. Dan untuk rakan-rakan di Sabah juga, kita kata tiba masanya kalau kita nak berubah di Sabah dan Sarawak ni, kita kena pilih Rafizi. Kita tak nampak orang lain yang boleh nak bawa kemajuan dan kemenangan kepada kita dengan formula-formula yang betul. Kalau siapa yang mempertikaikan formula Rafizi tu macai. Macam-macam je mempertikaikan formula-formula Rafizi ni. Tapi sebenarnya formula itu telah pun berjaya. Ada orang tulis, aku tak percaya dengan AI, data-data ni semua. 2018 menang apa? Menang kejadian tersebut. Apa yang kau tak percayanya? Kan? Yang tak percaya ni sebab dia takut. Dia takut dengan apa yang berlaku dan bayang-bayang yang berlaku dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kata kemenangan itu insya-Allah kita boleh hadapi dan kita boleh kecapi kalau sekiranya kita nak buat dengan sebaik mungkin. Okey. Now, persoalan utama sekarang ni, RU Lompat Parti telah ditangguhkan. RU Lompat Parti telah ditangguhkan. Syaril Samad, bukan Syaril Samad. Ialah Syaril Samad, abang kepada Khalid Samad. Dia kata apa? Dia kata RU Lompat Parti dia ditangguhkan antara sebabnya kerana yang nak mencadangkan itu adalah mereka sendiri yang melompat sendiri. Betul lah. Di dalam parti UMNO sekarang ini, parti pemerintah, semuanya adalah para pelompat yang membentuk kerajaan sekarang ini. Memang UMNO tu tak melompat lah, Ismail Sabri tak melompat. Tetapi yang membentuk kerajaan bersama dengan Ismail Sabri adalah daripada mereka yang melompat. Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Zuradah Kamarudin, semua dia adalah mereka-mereka yang melompat, yang kalau tidak ada mereka maka kolaps kerajaan yang ada sekarang ni. Kolaps. Kerajaan ni pun aku tak tahu apa nama dia lah, tapi kolaps kerajaan yang ada sekarang ni. Jadi, bagaimana mereka yang melompat nak membawa RU tersebut? Tetapi ada yang mengatakan bahawa RU itu ditunda bukan kerana dia orang tak setuju dengan RU tersebut, tetapi kerana mereka nak pindah perlembagaan dahulu. Baru nak pindah RU. Bagi saya, dia sebenarnya kalau dia betul-betul nak bawa benda ni, dia kata tak tunda, bukan tunda. Tapi bawa perlembagaan itu yang dia mulakan, saya setuju. Tetapi saya interested nak tahu perlembagaan mana yang nak diubah tu lah. Mungkin artikel 43 kot. Okey, tak apa, kita tengok nanti yang mana nak diubah. Tapi kemudian lepas itu dia kata baru nak pindah RU ini. PRU dah tak lama lagi. So what if PRU berlaku sebelum pindahan ini berlaku, tuan-tuan? Pindahan ini tak berlaku, maksudnya PRU berlaku. Lepas itu dengan kerajaan baru, dia orang tak proceed dengan Akta Lompat Parti. So bagaimana? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak keyakinan pengundi hanya akan kembali kalau sekiranya RU ini dibawa. Dia berjaya atau tidak, saya ada kritikan saya terhadap RU ni. Tetapi sekurang-kurangnya boleh mengembalikan keyakinan pengundi terhadap institusi politik di dalam negara ini, di mana mereka tak akan melompat.